Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umairah. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan bab 7 sukatan serakan data terkumpul bagi silibus matematik KSSM tingkatan 5. Subtopik 7.2 sukatan serakan, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Jadi kita lihat soalan contoh 13 di dalam buku teks muka surat 217. Suatu tinjauan dijalankan di sebuah pasar raya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar raya itu. Hasil tinjauan tersebut ditunjukkan dalam ogif di sebelah. A. Bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar raya itu dengan kelas 0.5 hingga 0.9, 1.0 hingga 1.4, 1.5 hingga 1.9, 2.0 hingga 2.4 dan 2.5 hingga 2.9. Dan soalan B, seterusnya anggarkan min dan sisihan piawai bagi data tersebut. Jadi kita akan bincangkan jawapan bagi soalan A terlebih dahulu. Jadi untuk menjawab soalan A, kita letakkan dulu jadual kekerapan di sini. Ini adalah selang kelas yang diminta oleh soalan. Bilangan pelanggan sebenarnya adalah kekerapan. Jadi kita akan cari kekerapan daripada ogif. Jadi kita sedia maklum ogif paksi Y-nya adalah kekerapan longgokan dan nilai untuk paksi X-nya adalah nilai sempadan atas. Jadi sekarang bagaimana untuk kita dapatkan kekerapan daripada jadual kekerapan longgokan? Jadi kita tengok yang pertama untuk selang sempadan atas 0.45, kita tahu kekerapannya kosong. Jadi kita tak perlu letak di sini. Jadi kita lihat untuk selang kelas yang sempadan atasnya 0.95. Jadi kalau saya letak satu kolom untuk sempadan atas, kita tahu untuk dapat sempadan atas selang kelas 0.5 hingga 0.9, kita akan tambahkan 0.9 tambah 1 bahagi 2. Jadi sempadan atas 0.95 sebenarnya adalah untuk selang kelas 0.5 hingga 0.9. Jadi caranya kita akan buat garis mencancang daripada nilai 0.95 kepada garis graf. Seterusnya kita akan buat pula garis mengufuk ke paksi Y untuk kita kira berapa kekerapan sebenarnya. Jadi ini adalah nilai paksi kekerapan longgokan bagi sempadan atas 0.95 iaitu untuk selang kelas 0.5 hingga 0.9. Jadi kita lihat ada 10 kotak kecil mewakili 20. Jadi bermakna apabila ada 3 kotak kecil mewakili nilai 6. Jadi kita dapat kekerapan bagi selang kelas 0.5 hingga 0.9 adalah 6. Jadi kita isikan di sini 6. Okey, seterusnya kita akan buat pula untuk dapatkan berapa kekerapan untuk selang kelas 1 hingga 1.4 iaitu sempadan atasnya adalah 1.45. Jadi kita akan ulang langkah yang sama. Jadi kita lihat untuk sempadan atas 1.5. Okey, berapa bilangan kekerapan longgokannya? Ini adalah kekerapan longgokan. Kita dapati kekerapan longgokannya pada nilai 22. Jadi untuk kita dapatkan kekerapan seperti mana yang diminta oleh soalan, jadi kita tahu 22 di sini adalah hasil tambah kekerapan untuk selang kelas pertama dan selang kelas kedua. Jadi untuk kita dapatkan berapa kekerapan untuk selang kelas pertama, 22 kita akan tolak dengan kekerapan selang kelas yang pertama sebab 22 adalah kekerapan longgokan bagi selang kelas pertama dan selang kelas kedua. Jadi itu adalah sebab kenapa kita perlu tolak. Jadi 22 tolak 6 di sini kita akan dapat kekerapannya adalah 16. Jadi untuk dapatkan kekerapan bagi selang kelas yang ketiga, kita akan lihat dekat ogif yang sempadan atasnya bernilai 1.95. Jadi untuk selang kelas ketiga, kita dapati kekerapan longgokannya pada nilai 54. Jadi ini 54 di sini adalah nilai kekerapan longgokan.
Jadi apabila kita perlu cari untuk selang kelas yang kekerapan selang kelas ketiga, bermaksud kekerapan longgokannya 54, kita perlu tolak dengan hasil tambah kekerapan longgokan selang kelas pertama dan kedua, iaitu 22 tadi ya. Jangan silap ya murid. Jadi kita akan dapat di sini 54 tolak 22, kekerapan untuk selang kelas yang ketiga adalah 32. Jadi saya harap jelas. Okey, kita akan teruskan lagi untuk dapatkan berapakah kekerapan bagi selang kelas 2 hingga 2.4 dengan nilai sempadan atasnya 2.45 di sini. Jadi kita akan lihat berpandukan OGIF diberi. Jadi ini adalah nilai kekerapan longgokan bagi selang kelas 2 hingga 2.4, iaitu nilainya adalah 70. 70 ini adalah nilai kekerapan longgokan. Jadi untuk kita dapatkan kekerapannya, bermakna nilai kekerapan longgokan dari selang kelas pertama, kedua, ketiga dan keempat 70 perlulah ditolak dengan jumlah kekerapan longgokan selang kelas pertama, 2 dan 3, iaitu 54 di sini. Jadi bila kita tolak 54, kita akan dapat bilangan kekerapan selang kelas 2 hingga 2.4 sahaja, iaitu 70 tolak 54, kita akan dapat 16. Jadi kita akan ulang langkah terakhir untuk dapatkan berapakah kekerapan bagi selang kelas untuk 2.5 hingga 2.9 yang kita tak pasti sempadan atasnya adalah 2.95. Jadi kita akan lihat. Jadi di sini kita dapati kekerapan longgokannya adalah 80. 80 ini adalah kekerapan longgokan untuk selang kelas pertama, kedua, 3, 4 dan 5. Jadi untuk kita dapat berapakah kekerapan untuk selang kelas kelima ini sahaja, bermaksud jumlah kekerapan longgokannya 80, perlulah ditolak dengan jumlah kekerapan longgokan bagi selang kelas pertama, 2, 3 dan 4, iaitu 70 di sini. Jadi 80 tolak 70, kita akan dapat 10. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti jawapan kita betul atau salah? Kita tambahkan balik bilangan kekerapan kita. 6 tambah 16 tambah 32 tambah 16 tambah 10. Mestilah hasilnya bersamaan 80, iaitu jumlah kekerapan semua berpandukan OGIF ini. Jadi kita telah selesai menjawab soalan A. Jadi ini adalah hasil jawapan bagi soalan A, sama seperti perbincangan kita sebentar tadi. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan B. Jadi soalan B tadi kita perlu angkarkan min dan sisihan piawai bagi data tersebut. Jadi kita ada formula bagi min, iaitu jumlah fx kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Dan formula sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi jumlah kekerapan darab titik tengah kuasa 2 bagi jumlah kekerapan tolak min kuasa 2. Jadi atas faktor inilah kenapa kita perlu tambahkan kolom titik tengah, kolom fx, kolom titik tengah kuasa 2 atau x kuasa 2 dan f darab x kuasa 2, iaitu kekerapan darab x kuasa 2 titik tengah kuasa 2. Kerana kita perlu ikut seperti mana yang diberi formula. Jadi kita akan cari titik tengah terlebih dahulu. Jadi kita tahu untuk dapatkan titik tengah untuk selang kelas yang pertama 0.5, kita akan tambah dengan had atasnya 0.9. Okey, murid jangan lupa perlu tekan sama dengan dulu menggunakan kalkulator, baru kita tekan bahagi 2 kerana formulanya adalah 0.9 tambah 0.5 bahagi 2. Jadi kita dapat titik tengahnya adalah 0.7. Jadi kita masukkan nilai di sini. Jadi kita buat pula untuk selang kelas yang kedua, iaitu 1. Okey, 1 perlu ditambah dengan had atasnya 1.4. Okey, tekan sama dengan terlebih dahulu, baru kita tekan bahagi 2. Kita akan dapat hasilnya adalah 1.2. Jadi murid, sebenarnya kita tak perlu nak buat sampai habis. Dekat sini kita dah nampak dia punya pola. 0.5 hingga 0.9, 0.7, 1 hingga 1.4 adalah 1.2. Jadi bermaksud titik tengah 1.5 hingga 1.9 adalah 1.7, 2 hingga 2.4 adalah 2.2, 2.5 hingga 2.9 adalah 2.7. Kita dah boleh baca polanya.
Jadi di sini F darab X iaitu kekerapan darab titik tengah. Jadi kekerapannya 6, titik tengahnya 0.7, 6 darab 0.7. Jadi kita dapat hasilnya adalah 4.2. Jadi kita akan ulang langkah sehingga data dalam kolom fx ini lengkap. Okay, seterusnya kita perlu cari hasil tambah fx. Jadi untuk kolom fx kita tambahkan semua nilai yang kita dapat, iaitu 4.2 tambah 19.2 tambah 54.4 tambah 35.2 tambah 27. Jadi hasilnya kita dapat 140. Jadi kita masukkan nilai 140 di sini. Jadi seterusnya kita perlu cari X kuasa 2, iaitu titik tengah kuasa 2. Jadi cikgu tunjukkan dekat anda di sini untuk selang kelas pertama, titik tengahnya adalah 0.7, iaitu X-nya. Jadi kita tekan dalam kalkulator 0.7, gunakan kalkulator sahaja, lebih mudah dan cepat, tekan kuasa 2. Jadi kita dapat 0.49. Jadi kita tulis di sini. Jadi kita akan ulang langkah sehinggalah yang terakhir. Jadi seterusnya 1.2 kuasa 2. Jadi 1.2 kuasa 2 hasilnya adalah 1.44. Jadi kita akan lengkapkan kolom X kuasa 2. Jadi seterusnya kita akan lengkapkan pula untuk kolom fx kuasa 2, iaitu kekerapan darab X kuasa 2 titik tengah kuasa 2. Jadi kita akan lihat untuk selang kelas pertama, kekerapannya 6. Jadi 6 darab X kuasa 2 nya, titik tengah kuasa 2 nya kita dah cari sebentar tadi, iaitu 0.49. Jadi hasilnya kita dapat 2.94. Jadi kita masuk di sini. Jadi kita akan lengkapkan sehingga habis. Jadi untuk dapatkan hasil tambah fx kuasa 2, kita tambahkan sahaja ke semua nilai di dalam kolom 2 fx kuasa 2, iaitu yang pertama 2.94 tambah 23.04 tambah yang berikutnya 92.48. Seterusnya kita ada 77.44 dan yang terakhir 72.9. Jadi hasil tambahnya adalah 268.8. Jadi kita dah lengkapkan data yang kita perlukan untuk dapatkan min dan sisihan piawai. Maka kita boleh terus mengira dengan memasukkan ke dalam formula. Jadi untuk kita dapatkan min atau simbol min adalah X bar, ya. Okey, formulanya adalah jumlah kekerapan darab titik tengah. Jadi kita lihat di mana jumlah kekerapan titik tengah, iaitu 140, bahagi jumlah kekerapan, iaitu 80. Jadi menggunakan kalkulator mudah sahaja, masukkan sahaja nilai. Okey, 140 bahagi 80. Jadi kita dapat hasilnya adalah min kita 1.75. Jadi kita tulis jawapan min adalah 1.75 dalam unit apa? Ceritanya dalam unit jam. Jadi seterusnya kita boleh kira sisihan piawai. Jadi kita masukkan dalam formula sisihan piawai punca kuasa 2. Jadi kita letakkan punca kuasa 2. Okey, jumlah fx kuasa 2. Jadi kita dah cari tadi 268.8. Okey, bahagi jumlah f. Jumlah f kita di sini adalah 80. Okey, tolak min kuasa 2. Jadi min kita adalah 1.75. Jadi kuasa 2. Jadi kita masukkan ke semua nilai ini dalam kalkulator. Jadi untuk kita masukkan dalam kalkulator, cikgu tambahkan kurungan yang berwarna biru supaya kalkulator tidak boleh baca apa yang kita masukkan. Jadi kita follow sahaja. Jadi punca kuasa 2. Okey, ini adalah kurungan berwarna biru. Jadi kita masukkan data pertama kita 268.8 bahagi dengan 80. Jadi tolak dengan 1.75 kuasa 2. Okay, and then kita tutup balik kurungan biru kita tadi. Hasilnya adalah
0.5454356356 Jadi kita bundarkan jawapan. Okey, kita tukarkan dulu color kita supaya sama, seragam. Okey, kita bundarkan jawapan, maka kita dapat sisihan piawai kita 0.55 dalam unit jam. Jadi kita dah selesai menjawab soalan ini. Jadi ini adalah hasil jawapan kita bagi soalan A dan soalan B, sama seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Setakat itu sahaja untuk video kali ini. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua yang menontonnya. Dengan ini, sekian, terima kasih.